kembali di Awani Pagi segmen khas Realiti Rakyat dan sebelum ini kita lihat saksikan laporan terdapat golongan ibu warga Malaysia yang bekerja di Singapura dan setiap hujung minggu mereka akan pulang ke Malaysia untuk memberikan ataupun berjumpa dengan anak-anak mereka dan paling pentingnya adalah untuk memastikan bekalan susu untuk anak mereka adalah mencukupi. Namun apabila PKP dilaksanakan sejak Mac lalu, bekalan susu buat anak mereka itu terputus, terkesan. Jadi ini kita nak bawakan laporan bagaimana isu ini mendapat perhatian adun Setulang Andrew Chen yang bertindak untuk menghubungi ibu-ibu berkenaan yang terkesan dan juga untuk bantu menghantarkan bekalan susu itu kepada anak mereka di Malaysia. Jadi kita akan terus dengarkan bagaimana agaknya bantuan ini dijalankan dan apa perkembangannya setakat ini. Kita terus bersama dengan YB Andrew Chen yang sudi meluangkan masa bersama kami pagi ini. Terima kasih YB Andrew. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, kita nak ceritakan tentang bantuan menghantar susu ini kepada anak-anak di Malaysia. Boleh ceritakan bagaimana YB mulakan bantuan ini kepada kaum ibu di Singapura dan bagaimana YB menghubungi mereka? Boleh YB kongsikan? Ya, sebagaimana yang kita sudah maklum, saya biasa mengibaratkan tambak Johor ini sebagai leher ataupun kerongkong badan kita. Ya, apabila semasa dalam tempoh PKP ini, apabila pergerakan adalah terhad, maka badan dan kepala kita akan rasa sakit juga, ya, kerana pergerakan adalah terhad. Jadi sebagai wakil rakyat di Johor Bahru ini, sebarang masalah yang berkaitan dengan tambak Johor ini, saya tidak boleh lari untuk memberi bantuan. Jadi saya telah dihubungi oleh ramai ibu melalui pejabat saya juga, melalui FB saya juga, mengatakan bahawa mereka mempunyai masalah masa PKP ini kerana mereka bekerja di Singapura, anak-anak mereka semua di Singapura, di Malaysia. Ya, golongan ini adalah sekitar lebih kurang 200 sampai 300 orang. Jadi semasa PKP ini, ya, susu badan beku mereka semua berada di peti sejuk di Singapura, tidak boleh dihantar, ya, ke Malaysia. Jadi mereka menghubungi saya untuk menolong untuk mereka menghantar dari Singapura ke Malaysia di banyak negeri, bukan di Johor saja. Ya. Jadi kesian juga bayi-bayi yang berada di Malaysia kerana semasa PKP ini mereka susah ataupun sukar mendapat susu ibu mereka kerana mereka ibu-ibu tidak boleh balik. Jadi setakat ini saya telah membantu lebih kurang 200 lebih ibu untuk menghantar susu sejuk beku mereka dengan kotak ais polisterin. Setakat ini telah pun sekitar 7,000 kilogram. Ya, 7,000 kilogram telah pun dihantar dari Singapura ke Malaysia. YB, dalam masa yang sama kita nak tahu juga ketika idea ataupun inisiatif ini dilaksanakan, apa cabaran-cabaran yang dihadapi oleh YB dalam usaha untuk memastikan bahawa proses penghantaran itu berlaku dengan keadaan yang lancar, ibu-ibu dapat memberikan anak mereka susu. Apa cabaran-cabaran yang mungkin dihadapi oleh YB dari segi kosnya ke, pengangkutannya ke, dari segi SOP, pematuhan SOP pekerja pengangkutan tu ke, macam mana? Jadi sebenarnya misi penghantaran ini tidak pernah berlaku di seluruh dunia. Biasanya ibu-ibu hanya membawa balik susu sejuk beku mereka sebagai barangan peribadi ataupun dalam kotak ais. Apabila hujung minggu mereka balik rumah, mereka membawa balik sebagai barangan peribadi, itu saja. Tetapi sekarang kita perlu mengangkut ratusan kotak, ya, susu ibu untuk ratusan bayi. Ini merupakan cabaran yang sangat besar kerana ini tidak pernah berlaku, tidak pernah. Jadi apabila saya menghubungi para pegawai yang berkaitan di Tambak Johor, Kastam, Makis, Sikem dan sebagainya, mereka kata ini pertama kali. Jadi mereka pun cuba sedaya upaya untuk membantu dalam proses dokumentasi, SOP dan sebagainya. Mereka semua rela membantu. Dan juga saya telah mencari syarikat forwarding dan clearance untuk membantu dalam proses ini. Jadi akhirnya mereka
semua membantu. Kemudian dalam penghantaran ini, cabaran yang paling besar adalah kita bekerja dengan masa. Kerana kita nak memastikan bahawa susu sejuk beku mereka dari Singapura sampai ke rumah mereka masih dalam keadaan beku dan keras, ya, dalam bentuk ais. Ini yang paling penting. Apabila kalau sudah lembab, ini sudah tidak fresh. Jadi saya telah pun mencari sebuah gudang sejuk beku di Singapura dan mereka rela membantu. Kemudian sebuah gudang sejuk beku juga di Johor Bahru, ya, untuk memastikan apabila susu sejuk beku ini sampai di Johor Bahru ada tempat untuk disimpan dan terus berada dalam keadaan yang sejuk. Kemudian dari segi penghantaran juga, saya juga perlu mencari sebuah truk lori dengan kontainer mempunyai penyejuk chiller. Jadi semua ini kita memerlukan bantuan ramai pihak. Ya. Jadi dari penjelasan saya tadi, para pegawai membantu, ya, mereka yang mempunyai gudang sejuk beku juga membantu di Johor Bahru dan di Singapura, dan mereka yang mempunyai lori dengan kontainer sejuk juga sedia membantu. Jadi kami memastikan apabila susu bara sejuk beku ini sampai saja bermula di Singapura dalam keadaan yang selamat, lepas itu dihantar melalui lori truk yang mempunyai chiller sampai ke Johor Bahru, ya, yang juga mempunyai chiller, kemudian akan dihantar ke rumah masing-masing dalam masa yang paling cepat. Ya. Ya, ini adalah cabaran kami lah. Ya. Ya. Boleh juga YB ceritakan secara ringkas, ya, ada juga YB kongsikan di Facebook ada menjalankan bantuan untuk menghantar pulang wanita hamil ke Malaysia. Boleh YB kongsikan secara ringkas? Okay. Jadi kerana ramai yang bekerja di Singapura mereka hamil, dan sekarang oleh kerana PKP mereka ingin balik ke Malaysia, ya, untuk bersalin. Kerana kos untuk bersalin di Singapura adalah sangat tinggi. Jadi ramai, ratusan juga menghubungi saya kerana semasa PKP ini di Tambak Johor ini tidak ada perkhidmatan kereta api, tidak ada perkhidmatan bas awam. Jadi kalau mereka nak balik ke Johor untuk bersalin, maka mereka terpaksa menggunakan kenderaan sendiri ataupun berjalan kaki. Tapi bukan semua orang ada kenderaan tersendirian. Jadi mereka terpaksa berjalan kaki. Jadi kalau seorang wanita mengandung berjalan kaki melalui Tambak Johor yang sepanjang 1.4 km ini agaklah susah dan kejam juga. Jadi saya cuba sedaya upaya menghubungi syarikat bas dengan bantuan St. John, ambulans, dengan bantuan pihak Highcom di Singapura. Saya telah pun mengaturkan ratusan wanita hamil bersama dengan pasangan mereka, termasuk juga kanak-kanak dan juga orang tua, untuk balik, ya, dari Singapura ke Johor Bahru dengan sebuah bas yang diatur khas untuk mereka, untuk mengelakkan mereka berjalan kaki, ya, di sepanjang Tambak Johor. YB ada juga kongsikan kisah di Facebook berkenaan dengan mendiang Cik Teng, seorang pesakit kanser yang sebelum ini menerima rawatan di Hospital Mount Elizabeth Singapura dan ingin bersama dengan ahli keluarga di Batu Pahat pada hari-hari terakhirnya. Mungkin ada cerita yang YB bawakan kepada kita? Jadi semasa PKP ini banyak isu kerana keluarga berpisah di dua tempat. Salah satu isu yang paling besar adalah keluarga terdekat sakit ataupun meninggal. Jadi mereka ingin balik menatap wajah terakhir arwah keluarga mereka sebagai tanda menghormati mereka. Ini juga merupakan salah satu isu yang agak besar. Ramai orang yang banyak berlaku juga. Ada juga yang ingin yang sakit, ya, di hospital Singapura ingin balik, dipindahkan daripada hospital Singapura ke Johor untuk balik ke rumah dan sebagainya. Saya juga ada tolong membantu dalam isu-isu ini, ya, sebagaimana yang disebutkan tadi yang isu Miss Teng ini, dia ingin balik ke rumah kerana di saat akhir ini dia ingin berjumpa dengan ayah dan keluarga dia. Ini semua menjadi sesuatu yang orang cakap sangat luxury, ya, semasa dalam tempoh
PKP ini kerana pergerakan adalah terhad, ya, ini perlu diatur. Ya. Baik, YB, kita hampir ke penghujung sesi perbincangan kita, tapi kita ada dalam 1-2 minit. Boleh YB kongsikan lagi mungkin inisiatif atau idea yang YB ingin kongsikan berdasarkan pengalaman YB sendiri menangani bukan sahaja warga Malaysia di Setulang tetapi juga mereka yang berada di Singapura ketika ini. Mungkin YB ada nak kongsikan cadangan idea bantu terutamanya warga ibu yang masih berada di Singapura ini. Jadi memanglah kalau ada sebarang masalah, bolehlah juga menghubungi saya. Saya akan cuba bantu sedaya upaya. Dan saya juga berharap keadaan wabak ini akan bertambah baik agar mereka yang berulang alik dari Singapura, dari Johor Bahru ini boleh diteruskan. Dan juga saya boleh juga berharap perkhidmatan bak di Sabak Johor ini boleh dipulihkan seperti biasa agar mereka yang ingin balik. Kerana sekarang telah pun bilangan orang yang dikawal untuk balik ke Malaysia adalah 400 orang. Jadi kita tidak akan melihat ya mereka yang balik ini ramai. Jadi sudah dikawal. Jadi mereka yang balik perlulah diberikan perkhidmatan bas. Dan saya menjangkakan juga keadaan di Tambak Johor ini amat bergantung kepada keadaan wabak di kedua-dua buah negara. Dan saya menjangkakan kawalan yang lebih longgar adalah di negara kita, tetapi untuk antara negara ini saya rasa saya menjangkakan kerana ini masih perlu melihat keadaan di kedua-dua buah negara, ya, bagaimana kawalan pengangkit di kedua-dua buah negara. Sebelum pembukaan sepenuhnya di Tambak Johor boleh dilaksanakan. Baik, terima kasih kepada YB Andrew Chan merupakan Adun Setulang atas perkongsian tadi bagaimana agaknya bantuan kepada ibu-ibu warga negara Malaysia yang berada di Singapura dan juga penghantaran susu itu satu inisiatif yang amat kreatif. Terima kasih sekali lagi untuk perkongsian itu dan kita akhiri Awani Pagi segmen Realiti Rakyat di sini bersama saya Nailah Huda. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.